Okey, seterusnya menghasilkan sifatnya membuat pengiklanan. Tadi ada orang yang tanya tentang iklan. Okey, tadi ada orang tanya tentang pengiklanan ni kan. Okey, macam mana saya buat iklan? Macam mana saya buat iklan? Tadi saya tentang saya punya traffic. Ada 3. Okey, yang pertama YT. Lepas tu yang kedua TikTok. Yang ketiga affiliate. So affiliate ni AFF. So affiliate ni bila saya sebut iklan ni maksud saya adalah berbayar lah. Bayar. Okay, maksud saya macam tu. So bila berbayar ni affiliate kita letak tepilah affiliate ni. Sebab affiliate kita berbayar juga bagi commission lah kan. So itu bukan iklan berbayar, itu win-win situation berdasarkan sale. Tetapi saya buat iklan adalah menggunakan 2 platform ni, YouTube dan juga TikTok. Untuk saya punya kedai. Untuk saya punya kedai Ni kedai saya. Katakanlah kedai saya ni Azadel lah contoh Azadel. So saya tarik orang dalam juga YouTube. Dan saya dah bagi tahu tadi sumber trafik saya yang utama daripada sini dan bukan daripada iklan berbayar. Jadi macam mana saya buat iklan berbayar ni, saya tengok video yang viral. Video yang kalau ni dia panggil FYP lah. Kalau ni video yang kalau dia tak FYP pun ataupun dia tak viral pun dekat YouTube ni, tapi kalau dekat TikTok dia viral, konten tu sama. So dekat sini pun saya akan ambil video yang sama juga. Sebab dia ada satu behavior user yang menunjukkan video tu dapat menarik perhatian. Jadi saya dapat kita nak panggil click through rate tu ataupun kos iklan yang sangat rendah saya dapat. 0.04 sen, 2 sen macam tu saya dapat kos. Kos yang sangat rendah disebabkan video itu dah pun FYP. Macam ni kita tengok, kita panggil convert lah, video yang convert. So saya tengok video yang convert, yang FYP, yang menarik, yang boleh menarik ramai orang. Saya punya ni tadi, Telegram dan juga email. Saya buat iklan berbayar. Ni ads, YouTube ads. Ni ads. Macam ni saya buat iklan berbayar. Sama juga akan datang bila saya buat produk baru nanti, saya akan buat banyak iklan video di platform, tak faham Tuan Azli. Apa maksud dia? Iklan video di platform Google. Saya tak guna Google sebab okey, kan awal-awal tadi saya bagi tahu, ada 2 produk, ada 2 kategori produk. Yang produk yang satu ni atas permintaan. Maksudnya orang cari. Yang kedua adalah produk yang tak ada orang cari, yang kita bina kepercayaan. Bina kepercayaan yang mana berdasarkan marketing. Saya menggunakan konsep marketing untuk menarik orang supaya yakin bahawa lukan benda tu. Jadi kalau produk yang berdasarkan permintaan, produk ni orang cari. Bila produk ni orang cari, potensi untuk menggunakan Google tu besarlah. Menggunakan Google keyword semua tu kan. Sebab orang cari produk tersebut. Tapi kalau produk yang kedua ni, macam produk yang kedua saya buat ni, benda yang tak wujud, benda yang orang tak tahu, yang orang tak cari, tetapi saya yang create sendiri-sendiri. Contohnya My Freedom Project, contoh kan. Perkataan tu orang tak cari. Orang cari cara nak buat duit ke apa semua, benda yang berbeza dengan konsep yang saya bawa. Okay, jadi bila benda tu orang tak cari, saya kena create orang tu. Saya kena create benda tu. Jadi bila saya nak create benda tu, saya buat video. Bila saya buat video dan saya tengok video tu
FYP, menarik, view tinggi apa semua. Okay, so video tu saya akan mark untuk jadikan sebagai iklan berbayar. Jadi selepas saya tarik dia orang ni menggunakan iklan berbayar, saya masukkan dia orang kebanyakannya dalam email lah. Okay, dalam email tu bawa pergi ke website, ke kedai lah. Baru saya bawa pergi ke kedai. Saya tak promote kedai. Saya promote produk saja. Saya tak promote kedai lagi. Saya jarang promote saya punya kedai, saya ada platform ni, suruh masuk dalam kedai. Masuklah kedai saya kan tak ada. Saya hanya promote produk yang saya buat. Contohnya tutorial YouTube, contohnya macam kelas yang saya buat, lepas tu program-program saya buat, tapi kedai tu saya tak cerita. Tetapi di manakah orang yang membeli akan disimpan, di manakah data-data itu akan disimpan, di manakah maklumat-maklumat customer saya dalam kedai saya. Kedai itulah saya punya, orang panggil apa, database lah apa semua kan. Itulah maksud dia lebih kurang macam tu. Tapi bila nak promote, kita akan promote produk. Datang ni bila saya nak buat bisnes perabot, saya akan buatlah view, bukan view kita panggil apa, saya akan buat Allahu Rabbi, video video apa dia panggil DIY, video DIY. Saya tunjuk macam mana saya buat, lepas tu macam mana makeover kan, beberapa video saya akan buat konten. Konten tu kita akan tengok konten mana yang menarik. So sebenarnya masuk bab yang ni, membina konten dan pengikut. Di sinilah. So bila kita create konten, hasilkan konten ni, dia kena ada structure dia lah. Dia kena ada structure dia. Saya cerita sikit kat sini. Bila anda nak buat konten yang first anda kena fokus lah. Fokus kepada okay. Lepas tu bila buat konten, jangan menjual direct lah. Maksudnya anda nak beri informasi, beri info. Walaupun produk kurus, contohnya kan, kita jual produk kurus. Jangan jual lah produk tu. Bagi je informasi, bagi tahu, okey, produk kurus ni, cara untuk kurus ni, ramai orang dah pun buat senaman, berpuasa, lepas tu makan, tetapi masih lagi tidak berjaya menurunkan berat badan. Sedangkan orang yang si B ni pula, dia biasa-biasa je menjaga makan minum apa semua, tetapi dia lebih cepat kurus. Jadi apa bendakah yang kita sebenarnya tersilap kan? Informasi bagi orang dapat input supaya mereka rasa macam berbaloi untuk mereka follow kita. So beri informasi supaya orang lebih pandai. Jawapan dia adalah lebih pandai. So bila dia lebih pandai, dia akan membuat keputusan. Bila dia lebih pandai, dia rasa dia tu belajar daripada kita, dia akan merasakan bahawa itulah saya punya guru, itulah saya punya apa banyak saya belajar daripada dia kan. Jadi kalau dia nak kurus, dia akan cari orang tu lah. Ibaratnya gitu. Okay, yang ketiga, structure. Bila anda buat konten ni, structure ni maksudnya apa? Okay, macam mana nak tarik traffic dari TikTok ke kolam macam Telegram. Kejap lagi saya sambung yang tu. Structure ni ada tutorial YouTube. Dia ada 7 elemen penting dalam video tu. Anda kena ada opening, anda kena ada pengenalan diri, ada call to action, anda kena ada content, anda kena ada call to action lagi, lepas tu anda kena ada point lagi dekat komen, dekat description. So structure ni akan membantu video anda. Macam saya dapat pendapatan pasif adalah structure yang saya bina dalam video tu. Apakah point-point yang saya letak, lepas tu dekat bawah video saya letak apa, macam mana saya pendekkan link supaya orang boleh ingat link yang saya bagi. Itu structure. Ini kena ada structure lah. Nanti kalau point-point tu anda tengok dalam ni lah, anda tengok dalam webinar tutorial YouTube tu, saya dah bagi dah berapa structure yang anda kena buat.
Lepas tu dia kena ada apa lagi? Dia kena ada konsisten. Kena konsisten, dan konsisten tu mestilah perkara yang sama lah, topik yang sama yang anda ceritakan. Macam saya ada channel ataupun Facebook page ataupun brand lah, senang cakap, brand berkaitan dengan konten-konten Islamik. So kalau tu saya cerita tentang benda-benda Islamik je. Saya posting apa benda-benda berkaitan dengan artikel-artikel Islamik lah. Okay. Dan saya juga ada konten ataupun channel berkaitan dengan creativity. So dalam tu creativity je lah. Jadi sekarang ni saya dah nak gunakan channel tu untuk buat bisnes. Sebab saya dah ada audien. Lepas tu kalau dalam channel saya tentang buat duit ke, tentang bisnes ke, bisnes je lah. Jadi mana-mana pun kalau orang kata, cik lah ataupun tuan bolehlah buat bisnes berkaitan dengan buat duit, bisnes online apa semua. Tak, saya ada bisnes lain juga. Saya ada bisnes tidak ada kaitan pun dengan bisnes. Dan kalau semalam lah, kalau siapa-siapa yang baca dalam Telegram saya bagi tahu kan, saya ada 8 passive income yang saya bawa masuk dalam saya punya, yalah, income tu, passive income tu. Kalau anda ada tengok, ada baca dalam Telegram saya, semua bisnes yang apa ni, semua sumber yang masuk tu tak ada kaitan dengan bisnes saya pun. Dan orang tak tahu pun bisnes saya apa. Tapi itu adalah side income saya yang daripada luar. Dia tak ada kaitan langsung dengan bisnes saya. Tak ada benda pun. Tu saya punya, kata apa, kerja tepi ke apa. Macam tu lah lebih kurang kan. So benda ni sebenarnya structure je. Okay, structure macam mana kita nak susun. Okay, bina konten dan juga pengikut. Lepas tu yang kelima, kena ada funnel lah. Tadi saya dah cerita funnel. Funnel ni maksudnya lepas orang dah tengok anda punya konten, orang dah suka, anda dah ada follower semua, nak bawa pergi ke mana ni? Inilah timbul soalan tadi ni. Mana dia chat ni? Ni dia. Soalan dia fit dari TikTok ke kolam macam Telegram. Cara dia, kalau TikTok, dalam TikTok ni, dalam TikTok anda kelang ayat ni. Anda kena ulang ayat ni, gambar anda. Ni anda punya bio. Okay, bio. So bio ni anda buat link. Anda buat link. Bagi tahu dekat dia orang, selepas pada tengok video anda tu, bagi tahu, okay, kalau anda nak belajar lebih lanjut, terima kasih banyak-banyak tengok video saya. Jangan lupa tekan di atas dan anda boleh follow saya punya Telegram untuk kita belajar lebih lanjut. Dan apa ni, saya bagi banyak lagi tip-tip percuma ke apa. Terpulanglah. Ni bukan berkaitan dengan bisnes yang macam saya buat je, yang berkaitan dengan kategori bisnes, dibuat duit, kategori training, tak. Orang yang buat bisnes apa nama dia tu, hiasan dalaman, yang jual perabot dalam rumah tu kan. Saya tengok sendiri, dia orang punya grup, saya duduk dalam tu, dia orang tarik orang, siapa nak barang ni, siapa nak kabinet ni, siapa nak Telegram, join Telegram. Dia tunjuk dalam tu. Lepas tu dia pun tunjuk gambar-gambar yang cantik-cantik, hiasan dalam rumah. Lepas tu dia bagi tahulah, ni perabot ni kita nak bawa berapa biji. Jadi siapa berminat tolong buat bayaran. Dia jual dalam grup tu, dia tak ada kedai. Itu masalah dia. Masalah dia tak ada kedai. Maknanya dia bisnes separuh jalan. Kedai online maksud saya, kedai online. Tetapi walaupun dia buat macam tu, dia berjaya buka kedai dah. Dia berjaya buka kedai offline. Ada agak besar juga. Saya tengok, alhamdulillah. Dan tak silap saya, dia belajar dengan MyWow. Dia belajar dengan tadi kan. Dia belajar dengan MyWow. Dia cari supplier yang buat apa kita panggil perabot-perabot yang banyak warna emas. Yang punya yang nampak mewah tu. So dia jual dalam Telegram dulu. Lepas tu dah laku ratus ribu dia punya untung. Sekarang ni alhamdulillah dia dah boleh buka kedai dah. Kedai perabot dah sekarang ni. Dan dia masih lagi buat order daripada China lah. Order daripada sana. So siapa nak tahu rezeki kan. Dah biasa akhirnya boleh buka kedai. Jadi nak tarik orang ke anda punya Telegram adalah dengan bagi tahu dia orang tengok pada bio. Tengok pada bio. Kalau anda tengok video saya dalam TikTok ada yang saya tunjuk siap Tengok dekat bio, lepas tu saya tunjuk anak panah pula, dia suruh tekan kat mana.
Lepas tekan benda tu, kena tekan kat mana pula? Saya tunjuk step by step apa yang dia kena buat. Okay. Dan daripada situ saya dapat database hampir 10,000 orang. Dekat TikTok ni, dekat TikTok saya dapat hampir 10,000 orang dan 78. Okay. Jadi nak kumpul database yang free, cost free tu bukannya mudah ataupun bukannya bukannya mudah lah. Tetapi dengan structure yang kita buat ni dia makin berkembang, bertambah kan. So kita sepatutnya rasa seronok, rasa bangga, rasa happy lah bila kita dapat database. Tapi kalau sekadar follower ni boleh hilang bila-bila masa. Follower dia agak rapuh sebenarnya. Okay. So ini dia cara nak membina konten. Anda kena fokus topik anda. Anda kena berikan informasi bukan menjual. Contoh, saya suka bagi contoh yang Mah Bayu tu. Mah Bayu Engineering, dia buat elektrik, pendawaian elektrik ataupun dia buat wiring, servis-servis wiring. So dia pergi rumah orang, dia akan record dan dia akan dia akan bagi pengetahuan kepada tuan rumah dan juga kepada kita lah penonton. Dia buat video. Jadi bila dia bagi guide, dia bagi tahu ini kan, dia bagi information. So ramailah orang follow dia, 200 lebih, saya 200,000 ke 150,000 macam tu follower subscriber dia di YouTube. Dan dengan itu dia berkembang lah, memang ramai orang panggil dia untuk servis sebab orang tengok cara dia terang apa semua puas hati. So berikan informasi, tak perlu pun nak bagi tahu berapa package kita, berapa ni, berapa, tak perlu kan. Just bagi informasi je. Okey, seterusnya structure. Structure saya dah bagi tahu tadi apa benda yang nak kena cerita dalam tu. Lepas tu call to action nak cerita macam mana. Dan kemudian kena konsisten. Dan akhir sekali kena ada funnel lah, kena ada flow daripada sini nak pergi ke mana, nak bawa dia orang ke mana, nak bawa ke mana. Semua ni kena ada rancangan dia. Okay, next. So saya ajar ni banyak saya ajar banyak. Anda kecilkan sikit skop tu. Anda buat apa yang anda boleh buat dulu. Jangan tak buat langsung. Tapi anda kena ada checklist lah seperti mana yang dah saya tunjukkan. Ini adalah akhir sekali menguruskan jualan, customer service dan retargeting. So bila kita dah ada database, kita dah ada user dalam kita punya kedai, senanglah kita nak follow up program-program baru ke, produk-produk baru ke. Dan disebabkan itulah yang ramai tadi tulis dapat info daripada email, dapat maklumat daripada email. Okay. Sebab kemungkinan anda pun ada yang tulis tadi, entahlah datang daripada TikTok kot. Sebab dia pun dah lupa dah dia punya customer journey tu, dia datang daripada mana. So saya ada journey tu, saya ada contoh ni daripada TikTok. Okay, Titi, lepas tu dia nak apa daripada saya, dia nak belajar webinar percuma. Webinar. Okay, so bila dia nak belajar dalam webinar, dia dapatlah webinar ni. Okay, dia join webinar, tetapi dalam masa yang sama dia register kat kedai saya. Sini dia register. Ni saya guna Azadel lah. Okay, saya ambil contoh Azadel. So bila dia masuk dalam Azadel ni, dia dah register dan saya akan follow up lah. Ada beberapa email follow up untuk yang webinar ni tadi. Webinar ni kita promote tutorial YouTube. Okay, so email ni semua dia akan pergi ke sini. Tapi dalam masa yang sama, bila dia dah daftar ni, saya akan hantarlah email-email lain pula untuk servis-servis lain, kelas-kelas lain. So saya akan hantar dekat dia juga. Saya akan hantar. Jadi di sinilah customer journey ni datang. So makin besar, makin kita makin stabil lah bisnes kita. Database kita makin besar kan. Sebab tu sekarang mana ada Shopee, Lazada buat iklan dekat Facebook dah. Tak buat dah. Sebab database dia dah besar. Dia punya audien dah besar, dia cuma nak meyakinkan customer sedia ada untuk terus membeli sahaja. Itu yang dia kena buat. Maknanya dengan produk-produk yang unik, yang menarik, yang orang suka, bolehlah tarik orang beli. Kalau tak, terlepas kat TikTok lah, sebab TikTok ramai orang buat live. Okay, jadi bila anda dah dapat order apa semua kan, uruskan jualan, handle customer service, kalau ada masalah apa semua kan. Yang ini saya nak bagi tahu terus terang, anda kena sediakan customer support melalui WhatsApp group ataupun Telegram group.
Kita kena sediakan macam tu. Sebab orang kita, dia suka macam tu. Dia suka ada tempat untuk dia bertanya. Lebih-lebih lagi, walaupun kita dah sediakan dalam website tu, ada kontak. Kontak tu dia kena hantar email. Tapi orang kita ataupun orang sekarang, dia lebih prefer message je, WhatsApp je. Kalau dulu kan, kalau orang nak tanya, dia agak skema lah. Hai, Assalamualaikum, nama saya sekian-sekian, gini-gini kan. Detail kan? Orang sekarang simple je. WhatsApp je. Kan? Saya nak tahu saya punya produk hari ni sampai ke belum? Ni macam mana? Tu macam mana? Dia main macam kawan dia je kan. Dia sebab kita punya jarak teknologi tu dah terlalu berbeza dah. Jadi kalau anda buat bisnes, anda mesti kena sediakan customer service menggunakan WhatsApp group ataupun Telegram support. Tak kisahlah anda jual produk apa. Lepas tu anda retargeting lah orang ni menggunakan tadi email ataupun dalam grup-grup tu, bukan customer group bukan support group. Dekat group yang apa kita panggil tadi, yang kolam tu. So anda retargeting dia orang balik untuk promote produk-produk yang berkaitan dengan produk yang dia orang dah beli ataupun produk yang memang anda jual. Okay. So saya buka kepada soalan. Kita dah pun pukul 4. Alhamdulillah boleh habis hari ni. Sebab saya pergi yang teknikal tu laju-laju. InsyaAllah kalau ada peluang, kita akan buat kelas akan datang. Saya akan ajar tentang OMP tu kalau anda nak lah. Saya boleh tunjukkan satu-satu untuk strategi dia. So boleh buat terus. Senang sikit kan. Okay, saya lupa nak tunjuk ni. Yang slide yang terakhir. Slide yang terakhir, flow. Okay, flow yang anda boleh. Sekejap share. Okay. First, anda buat kajian. Hari ni apa yang anda belajar adalah yang pertama, kajian. Pilih dulu apakah kategori yang anda nak, niche apa yang anda nak jual, nak buat bisnes. Lepas tu validate terus. Jangan mulakan bisnes lagi, validate dulu. Cuba check dulu, cuba test dulu, laku ke tak laku bisnes ni. Produk ni ada orang nak ke tak nak. Lepas dah beli, repeat ke tak repeat. So proses validate ni ambil masa antara 2 hingga 3 bulan hingga 6 bulan. Depend lah. Dia bukan validate ni 2-3 hari, seminggu 2 minggu, tak, 3 bulan. 3 bulan ni maknanya anda jual, lepas tu orang dah beli, lepas tu ada orang repeat ke tak kan. Nak tunggu orang repeat mesti kena habis dulu. So tengok potensi. Main-main je dulu, main-main kan, dapatkan order apa semua. Lepas tu barulah kita daftar niaga, buka account bank untuk bisnes ni. Kemudian kita akan bina dan protect jenama kita, create jenama untuk produk anda, bisnes anda. Lepas tu protect lah dengan daftar di MyIPO. Kemudian hasilkan produk anda. Hasilkan produk ni yang antara yang tough jugalah. Sebab nak jual produk ni, antara benda yang first impression orang tengok adalah produk tu sendiri. Kemudian online kan dia, masukkan dia dalam Google, dalam Facebook, dalam TikTok. Munculkan dia lah. Bila orang search, orang cari tu, dia dah ada, dia dah wujud. Okay. Kemudian selepas dah online kan dia, pasarkan dia, marketkan dia. Marketkan dia maksudnya anda kena buka kedai digital, anda kena buka kedai e-commerce, anda kena ada katalog, anda kena ada detail-detail, anda kena ada ayat copywriting. Lepas tu anda kena ada dia punya pool, anda kena ada dia punya content, kena ada benda-benda tu semua. And then dah settle semua ni, buat sale apa semua, baru uruskan dan juga kembangkan anda punya bisnes. Inilah flow bisnes online. Stage validate tu kena try jual secara offline ke cikgu, dua-dua, offline dan juga online. Dua-dua. Mana-mana je. Yang kita nak test produk kita tu, okey ke tak okey? Bagus ke tak bagus? Kita tak nak, kenapa wujudnya validate ataupun kenapa validate ni dia datang awal sebelum buat bisnes. Dulu validate ni orang validate selepas buat bisnes. Jadi apa yang berlaku, kerugian yang besar lah. Kerugian yang besar disebabkan kita dah labur banyak tetapi permintaan tak ada. Permintaan tak jalan. Tapi kalau proses validate tu kita dah start awal-awal lagi dah, buat je secara gambar macam tu kan, jalan je dulu, dan tiba-tiba benda tu bagus, permintaan tinggi apa semua, okey, baru buat bisnes. Dah boleh buat Facebook page, TikTok content. Ya, boleh buat.
Boleh buat untuk simple sebab tu tak perlukan kos. Bukannya kata validate tak perlu buat, boleh buat. Sebab dia tak perlukan kos. Yang maksud tak perlu lagi maknanya kalau anda nak register branding tu. Branding tu kos 1,000 lebih kan. So takkan nak bayar sedangkan produk tu belum laku lagi. Ataupun brand tu belum mendapat sambutan lagi. Cuba dulu, test dulu. Okay. Lagi soalan? Satu lagi soalan? Satu ataupun dua soalan lagi. Saya dah beli domain dan buat sale page. Tapi saya baru stage validate. Betul ke pas saya? Okay, tak ada masalah. Domain adalah macam saya lah kan, macam saya stage pertama yang saya akan buat bila saya ada idea, selepas ada kajian saya dapat saya dapat produk yang saya nak buat ataupun idea kan, memang saya akan beli domain dulu. Sebab saya nak nama tu, sebab itu kos yang sanggup kita leburkan lah, sebab dia 50 lebih je, berapa puluh ringgit je kan. Dan saya nak nama tu. Yang validate ni nak cerita, nak bagi tahu validate produk tu laku ke tak. Brand tak ada masalah, produk tak laku kita boleh tukar produk lain, tapi brand tu dia kekal. Recommend lepas ni masuk kelas mana pula? Okey, nak tahu masuk kelas mana Market Malaysia guna domain yang okey apa ya? .com.my Market Malaysia .com lah, pakai .com kalau ada .com. Sebab .com dengan .com.my dengan .my mahal. Domain nak beli itu keyword atau ikut brand? Ikut keyword atau ikut kena ikut brand, dia tak boleh pakai ikut keyword. Domain mesti nama yang unik, nama brand kita. Yang platform, kalau nak beli ikut keyword pun boleh. Tapi itu yang lain lah, itu maknanya strategi marketing. Dia bukan bisnes kita. Bisnes kita, platform kita mesti pakai nama domain kita. Yang platform pagi tadi boleh terangkan, yang platform pagi tadi. Yang mana yang nak beli domain ke yang mana satu? Okey, baik. Yang tanya tadi lepas ni nak recommend kelas, masuk kelas mana? Okey, untuk kelas anda kena pilih apa yang anda nak berniaga. Okay, nak berniaga apa? Nak berniaga contohnya barang daripada China. Masuk kelas Cikgu Sam ataupun MyWow. Kalau nak berniaga PES, join kelas Coach Muhammad Noor. Kalau nak join, nak belajar tentang buat air minuman ke apa semua, okey, cari. Ada banyak dekat Facebook, ada banyak, search dulu. Dekat Facebook dan juga dekat Google. Kalau tak jumpa tak apa. Search je dulu, nanti masuk dalam Facebook dia akan keluarlah iklan-iklan yang ada. Dia ada retargeting. Dia ada retargeting. Lepas tu kalau tak tahu nak buat apa lagi, pergi YouTube, explore. Apakah produk-produk yang orang craft jual. Kan, tengok dalam Etsy. Buat kajian, pergi balik kepada ni. Kajian balik. Lepas tu dah decide nak buat apa, belajar benda tu. Lengkapkan diri dengan ilmu untuk bisnes tersebut. Macam saya sekarang ni, saya sedang belajar buat yang saya bagi tahu kan, tabletop apa semua tu kan. Tu saya punya hobi, saya punya minat. So saya dah beli peralatan-peralatan dia. Lepas ni saya nak bermain lah dengan benda-benda tu semua. Nak belajar lah, nak berlatih, buat kan, buat table. Saya memang minat bertukang. Itu saya punya hobi daripada dulu dah. Jadi saya akan fokus lah. Bila ada kelas, saya dah jumpa kelas tu harga dia 1,000 seorang. Kelas tu harga 1,000. Nanti dia buka, kemungkinan saya akan join lah kelas dia tu. Itu ilmu baru untuk saya. Walaupun saya dah tahu, saya dah boleh belajar dekat YouTube. Tapi bila ada guru yang nak mengajar, insyaAllah lah saya join lah. Sebab mesti ada benda-benda yang saya tak tahu. Yang bina platform dalam tajuk produk digital. Yang bina platform dalam tajuk produk digital ni, type ni, IDPLR. IDPLR. Okay. IDPLR.com kalau saya tak silap. Cuba type yang tu. Sekejap. Saya tersalah message. Ni. Saya tersalah message, direct message personal. Sekejap sini nak tukar everyone. Okay, IDPLR. So type IDPLR tu, Tuan Muhammad Zulkibri. Nampaklah website yang tadi tu yang ada banyak software, yang ada banyak e-book. Jumpalah kat situ. Kat situ pun boleh explore, boleh tengok idea-idea produk yang kita nak buat. Okay, so saya tutup sekejap ni.
Ada siapa-siapa nak slide ke? Ada yang nak slide? Okay, slide dan juga link info semua tu kan. Yang link-link apa yang saya bagi semua tu, untuk register dekat IPO lah apa semua tu, saya akan bagi link semua. Tapi saya nak minta satu lah. Okay, sekejap saya nak bagi, saya nak tutup ni dulu, stop share dulu. Okay. Saya nak minta, okay, sekarang ni kita ada grup WhatsApp tu kan. Kita ada grup WhatsApp. So saya nak minta anda berikan sedikit testimoni lah kelas ni. Apa yang anda belajar, bagus ke tak bagus, apa yang anda tak puas hati. So saya nak minta sikit anda bagi testimoni. Dalam petang ni ke malam ni ke, tolong bagi testimoni beberapa orang, sebab produk ni saya nak buka kan, saya nak buka kepada orang ramai, untuk orang ramai belajar juga. Dan saya akan sediakan group support lah untuk bertanya dan sebagainya. Selepas inilah, selepas saya ready produk tu nanti. Selepas itu saya naklah feedback daripada anda yang datang kelas ni, sebab anda adalah satu-satunya grup yang join kelas ni. Lepas ni dah tak ada kelas kan, saya bagi tahu dah. Lepas ni dah tak ada kelas. So saya pun dah tak akan minta testimoni mana-mana dah. So saya nak minta kalau boleh berikan testimoni dalam WhatsApp group. Anda tolong komen dekat WhatsApp group. Nanti saya akan berikan slide dan saya akan berikan kepada anda link ataupun list link yang saya ceritakan tadi. Semualah kelas MyWow ke, kelas macam mana nak register grant, lepas tu kat mana nak register grant tu, lepas tu apa yang anda perlu dekat grant tu kan, anda nak register anda kena ada MyCert. MyCert tu nak dapatkan kat mana, semua tu saya akan bagi list tu semua. Group support akan ada, tapi saya akan buat Telegram lah. Group support tu saya akan buat dekat Telegram, bukan dekat WhatsApp tu. WhatsApp tu sementara sahaja. Sebab selepas ni akan ada customer-customer yang dapatkan produk ni, mesti saya nak kena support dia orang lah. Mesti saya nak kena jawab juga soalan-soalan yang diperlukan. Okey, so terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Saya harap anda dapat belajar banyak perkara. Dan saya harap anda dapat bina bisnes yang berjaya. Terutamanya bagi orang-orang yang first time nak mula bisnes ni, baru je nak belajar kan, tak ada apa-apa semua lagi, baru nak dapat idea. So saya harap anda dapat banyak idea hari ni, dan memang banyak dah saya bagi. Jadi saya harap anda boleh bermula lah. Dan mana-mana yang dah pun start, dah dalam fasa startup, anda boleh kembangkan lagi lah, anda nampak sikit macam mana nak buat. Dan macam saya cakap tadi, gunakan sale funnel, gunakan kedai OnPay tadi, gunakan OnPay. Lepas tu jalankan strategi marketing seperti mana yang saya terangkan. Sebenarnya very simple je kan, very simple je apa yang saya tunjukkan kepada anda. Anda ada kedai, lepas anda dah ada kedai, anda create content di beberapa media sosial yang lain, create di media sosial dan berikan informasi, berikan benda-benda konten yang bagus, yang menarik, sampai konten tu viral, sampai konten tu FYP. Gunakan konten itu untuk buat iklan, tarik diorang ke dalam kolam-kolam anda. Lepas tu dalam kolam-kolam anda tu anda promote anda punya bisnes, anda cerita tentang anda punya bisnes apa semua, dan tujukan mereka ke kedai anda balik. So gitu je, itu sahaja perjalanan dia. Dan saksikanlah bisnes anda berkembang. Maksudnya macam tu. Cuma dia tak adalah laju macam orang buat bisnes launching apa semua tu. Tu lain, tu dia kena push iklan berbayar yang tinggi, yang mahal. Itu cerita lain, itu kelas lain. Okay? So itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi sama-sama kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.